Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala, Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sihat semua? Alhamdulillah. Macam tak sudi nak berkawan je kita ni. Tak? Betul tak ni? Jauh semua duduk. Ya Allah, hai. Macam tak sudi je. Allahu Akbar walillahil hamd. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, kita masuk pada perkongsian yang seterusnya berkenaan dengan Subulul Ihsan fi arba'in hadisan an sa'adatil insan. Ini 40 hadis tentang kebahagiaan insan, jalan-jalan yang baik untuk menuju kepada kebahagiaan insan itu sendiri. Baik. Bila menyebut perkataan tentang insan, ia adalah berkait langsung dengan diri kita sendiri. Allah Azza wa Jalla merakamkan banyak kalimah-kalimah kaitan insan ini dalam firman-firmannya daripada surah-surah yang berlainan. Adalah merujuk tentang manusia itu sendiri, hakikat kepada dirinya. Bahawa kita ini hadirin Allah gelar kepada insan, yang mana hakikat kepada insan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini popular hadirin. Saya rasa semua yang ada ni dah dengar beberapa kali, mungkin dah banyak kali seumur hidupnya. Malam ni kalau dengar lagi mungkin kali yang ke 100 dah kot. Ke sikit 100. Daripada Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan iza salahat salahal jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahya al qalb. Ketahuilah bahawa di dalam setiap tubuh manusia terdapat segumpal daging. Di dalam tubuh insan itu sendiri terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh badannya. Namun jika segumpal daging tersebut rosak, maka rosaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Ini jantung hati. Hadis riwayat oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah ta'ala. Baik, semua dikasihi Allah Ta'ala. Pernah dengar hadis ni? Pernah dengarkan? Banyak kali. Baik, ceritanya adalah tentang diri kita lah. Cerita tentang diri kita sendiri. Bahawa hakikat kepada hati itu semua maklum, ianya adalah membentuk kepada karakter hadirin hari ini. Membentuk karakter diri saya hari ini. Banyak kali dah diberitahu, banyak kali dah dibincangkan. Soal sekarang bagaimana cara penghayatan diri kita itu sendiri. Penghayatan diri kita. Memahami bahawa diri kita hari ini dengan hadirin bawa ni lah. Yang saya bawa karakter saya hari ini. Hadirin bawa karakter hari ini. Adakah membawa nilai yang baik itu bertambah baik atau terbaik? Atau dengan kadar kehidupan hari ini baik sikit bagi semalam? Atau hari ini baru nak baik? Wallahu a'lam. Dan kebaikan ini pula hadirin nak berada pada tahap yang mana? Baik kita hari ini sampai ke penghujungnya, sampai tak kepada kebahagiaan diri kita itu sendiri. Saya lontarkan ini lebih lagi kepada diri saya lah. Sebab kita bincang tentang kebahagiaan insan, kebahagiaan diri sendiri. Sekarang hadirin bawa kebaikan yang ada dalam diri sejauh mana boleh? Sejauh mana? Dan sampai tahap yang mana, ulang lagi sekali, boleh tak membahagiakan diri sendiri? Ke hari ni berasa bawa diri sendiri pun rasa aduh penat lah. Ke rasa bawa diri sendiri hari ni pun ya Allah, qadar ni je lah. Wallahu a'lam ni. Okey tak ni? Tak semua okey tak? Nampak serius je semua ni. Tak serius boleh tak ni?
kita relax. Sebabnya bicara ni sebab kebahagiaan insan. Takkan saya nak cerita tentang bahagian muka ketat. Betul tak ni? Nak cerita tentang seronok, benda yang menggembirakan. Sebab kita ada pengalaman bila cerita menggembirakan, membahagiakan dan kebahagiaan, semua maklum perkara yang seronok bila kita bincang. Seronok. Tapi bila kita cerita tentang kebahagiaan kita pula mai berasa, oh tak sedap, tak suka, muka ketat dan sebagainya. Wallahu alam. Baik, hadirin semua dikasihi Allah Taala. Kemuncak kepada kebahagiaan kita dalam ia berbuat baik, maka ia mendapat kecintaan Allah Azza wa Jalla. Itu kemuncak. Maka apa tanda saat kita berada dalam kemuncak kecintaan Allah Azza wa Jalla? Suka berbuat baik yang berterusan. Suka dengan kebaikan-kebaikan. Suka mendengar perkara-perkara yang baik. Malah mengajak orang lain juga untuk berbuat baik. Dia seronoklah tu, dia gembira. Kemuncak kepada kebahagiaan kerana mendapat kecintaan. Apa yang Allah istilahkan ke atas orang ini? Muhsinin. Muhsinin. Ihsan. Insan. Gitu. Boleh tak? Kemuncak ni hadirin, Allah pun isytihar yuhibbul muhsinin. Suka Allah Ta'ala ke atas orang yang baik, berbuat baik, ngekalkan diri dalam kebaikan, hatta dia membawa kepada nilai baik itu ke arah yang lebih terbaik. Kemuncak atas insan itu sendiri. Baik, ni saya masuk pada tajuk lain. Swing sikit, nak kaitkan dengan ni, bahawa kebahagiaan insan itu ada pada hati yang mana hati nurani. Semua dah maklum cerita ini. Hati yang hadirnya akan sendiri melihat bagaimana rupa kita satu masa nanti, yang Allah letakkan dalam ini. Boleh ya? Kita ni ada 5 kemahkotaan. Dah sebut tak kat sini? Wallahu alam ni. Kita semua ada 5. Siapa yang tak gembira dengan 5 kemahkotaan ini, mahkota insan, tajul insan, maka dia tak kena dengan iman dia. Ada tak kena dengan kehidupan dirinya. 5 ni. Insan, dia membawa nilai, dia membawa kehormatan diri dengan Islam. Pertama dipanggil Muslim. Kedua dipanggil mukmin. Ketiga dipanggil mukhlis. Keempat dipanggil muttaqin. Kelima dipanggil muhsinin. Ini insan. Ini insan. Semua ada. Saya ada, hadirin ada. Kalau dalam seminar, memang kita kena ada graf lah sikit, nak kena buat graf. Tapi tak apa, malah ni ringkasnya gitu. Hakikat kepada kebahagiaan insan, 5 mahkota ini semua ada. Semua ada. Mahkota pertama apa tadi? Muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Betul tak Ustaz? Betul dah tu. Cerita penyerahan diri Puteri Balqis. Cerita ni memang sedap tadi. Ya Allah, kita lihat bagaimana seorang insan yang Allah rezekikan dengan kekayaan dunia, dengan kemewahan dalam sudut pemerintahan lagi. Ya Allah. Apabila melihat apa yang Allah rezekikan kepada Nabi Sulaiman, surrender dia. Ya Allah Ta'ala, mengaku terus serah diri. Dan aku berserah diri menerima Islam bersama dengan Nabi Sulaiman kepada Allah lillahi rabbil alamin. Itu insan, serah diri. Hati yang ada pada saya dan hadirin sekalian, yang Allah kata segumpal itu, serah diri kepada Allah sejauh mana? Yang kata surrender, tak boleh dah Allah, surrender, takut dah, tak boleh nak buat apa dah, serah diri kepada Allah mutlak, yang dipanggil Muslim.
Maka hari ini berapa ramai yang membawa title Islam tapi tidak berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla secara mutlak. Malah ada yang tidak membawa nilai iman itu dengan sebaik mungkin. Hatta ada yang malu membawa title Islam. Jangan lebih sangat lah. Tahulah Islam tapi jangan lebih sangat. Oh, takut sebab kita orang Islam sampai dilabelkan teroris. Hadirin pernah dengar tak Islam itu dibawa ke atas hadirin sekalian dengan letak pisau di tekak? Tak masuk Islam hari ni bunuh. Ada? Gitu. Satu hari ada seorang hamba Allah Ta'ala datang, kata, Ustaz saya nak masuk Islam. Saya kata kenapa? Oh, saya nak masuk Islam dah. Yalah tahulah, baguslah nak masuk. Tapi kenapa? Kenapa nak menjadikan Islam sebagai agama kamu? Tahu tak bila menerima Islam sebagai agama, maka menjadi cara hidup. Keseluruhan kehidupan kamu mesti berada dalam platform beragama Islam. Oh, tahu. Jadi nak masuk kenapa? Pusing dah sekali nak kahwin. Kenapa nak kahwin? Kerana seorang perempuan ni cantik, tadi saya suka pada saya nak kahwin. Jadi saya pun kata kat dia, saya tak paksa untuk kamu dan saya kata lebih baik belajar dulu. Lebih baik belajar dulu kata. Kenapa tak boleh ke? Bukan tak boleh. Saya tak halang. Cuma saya harap kamu belajar dahulu. Belajar apa? Kenalkan agama Islam itu biar ada dalam diri dengan sebaik mungkin. Sebab kamu nak menerima Islam hari ini dengan kerana kecintaan yang sangat kepada perempuan ini. Andai kamu terima dia satu masa, kamu betul cinta dan berlapang dada, terima dia. Terima siapa? Perempuan itu. Bercinta, berkahwin. Duduk dalam 5 bulan. Duduk dalam setahun. Ada krisis. Bergaduh. Bila bergaduh, ada lagi tak cinta? Tak ada. Maka akan berlakunya apa? Dia boleh meninggalkan perempuan itu dan malah dia bukan lagi cinta kepada perempuan itu menyebabkan agama menjadi halangan ke atas diri dia. Agama dah tak ada di satu perkara yang utama. Dia boleh tinggalkan agama dengan sesuka hati. Sebab apa? Sebab agama tak ada nilai cinta seperti mana ke atas perempuan itu. Maka insan berada dalam platform yang mana saat ini? Bahagia lagi kah? Hadirin, ni kemahkotaan kita ni. Mahkota kita. Boleh ya? Crown letak atas kepala. Islam atau dipanggil Muslim. Mahkota apa tadi? Lepas Muslim dipanggil mukmin kan? Mukmin. Mukmin, beriman. Nilai seorang yang menyatakan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla mutlak. Yang hakikat pada malam ini bila lihat kepada insan itu bagaimana nilai hati dia beriman kehadap Allah Ta'ala. Disebut mukmin itu tahap sebagai mana? Mutlak dia mukmin beriman kepada Allah Ta'ala sampai ke tahap berapa? Kita nak letak ni. Dah disebutkan dalam jumpaan sebelum ini. Tercabar keimanan kita di bahagian mana? Kemudian ikhlas kita tahap mana, muttaqin kita tahap mana, ketakwaan, kemudian sampai ke tahap muhsinin. Panjang bab ni tapi tak apa. Kita lihat pada malam ini bagaimana yang dia hidup dengan kehidupan dunianya hari ini. Maka dia akan berhadapan dengan ketentuan, susah maupun senang sebagai ujian bagi kehambaan yang agung dalam dirinya. Maka keadaan inilah yang mana hati seorang itu dipanggil ratifah rabbaniyah. Keadaan seseorang itu, roh dan jiwa insan seseorang itu, yang mana istilah ini telah dirujuk dalam kitab-kitab muktabar yang hebat, yang besar, menceritakan bahawa peringkat pada hati itu dalam insan itu sendiri ada 3 peringkat. Baik, pertama, hati yang sihat sejahtera, iaitu hati yang sentiasa dalam kemanisan iman dan membuahkan ketaatan. Allah Ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka sesungguh berjayalah orang-orang yang menjadikan dirinya sentiasa bersih, bertambah-tambah kebersihan, maksudnya suci pada hati, iman dan amal kebajikan dia. Dan sesungguhnya hampalah orang-orang yang menjadikan dirinya yang dalam keadaan yang sedia ada bersih, dibersihkan Allah Ta'ala, kemudian yang mana dia terjebak dalam perkara yang mengkotorkan jiwanya sendiri. Kebahagiaan insan apa? Seronok.
dia saat dia berada dalam keadaan yang mana Allah telah bersihkan hatinya, sentiasa berbuat baik, dia rasa seronok dengan kebaikan itu. Apabila mana dia dah berada dalam hati yang makin rosak, yang dikotorkan dengan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada kerosakan, maka dia telah pun dengan sengaja mencemarkan kemuliaan itu. Boleh? Hadirin semua dikasihi Allah Ta'ala, Allah berfirman, Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Dan dia Allah yang bersaksi ke atas dirinya, Allah Ta'ala sendiri yang mengeluarkan mereka-mereka itu yang beriman daripada kegelapan kepada cahaya. Hadirin, maka semua ni sekali, termasuk saya, atas nilai kecintaan, keimanan yang baik kehadap Allah Azza wa Jalla, dan hadirin menambah baik, menyebabkan hadirin berada dalam keadaan begini, seperti ini, bersama kawan-kawan sahabat bersilaturahim sekarang, semua dalam keadaan yang mana membawa nilai kebaikan-kebaikan. Boleh? Duduk bersama kita, sebab Allah sendiri yang bersaksi, dia yang mengeluarkan. Allahu waliyul lazina amanu, yang beriman, yukhrijuhum minaz zulumat, yang berada dalam suatu kegelapan, kejahilan, Allah letak dia dalam satu cahaya. Duduk kita bersama, tak seronok ke? Seronok kan? Bagus kita sama kita dalam kebaikan ini. Maka hadirin kena minta, dan saya juga minta, supaya kekal dalam kebaikan ini dan berterusan. Sikit sebanyak berlaku salah faham tu bincang. Betul tak ni? Ke semua ada gaduh dulu baru bincang? Ke benda yang boleh gaduh buat apa bincang? Wallahualam nak buat tu. Jangan macam tu, susah kita. Baik. Kedua, hati yang sakit, hati yang berada dalam pertembungan antara taat dan maksiat, yang mana kedua dorongan sangat kuat dalam dirinya, lalu kadang-kala melakukan keburukan lalu menyesalinya, dan dia menyesal dan melakukan ketaatan namun mudah merasa bosan dengannya. Sakit, hati yang sakit bila duduk dalam keadaan baik rasa tak boleh macam ni. Baik gini hadirin semua. Berapa tadi kemahkotaan kita? Ada 5. Baik gini ni kena buat dah, hadirin kena buat sendiri. Saya belajar yang ni dari sudut untuk tazkiyatun nafs, bahagian ilmu tasawuf. Kita bincang macam ni. Kalau kita buat garisan, kalau kita buat garis, pernah buat graf kan, kosong, garis bawah tu kosong, yang kosong satu. Lepas tu kita pun tegak naik ke atas sekali 10. Ingat tak buat graf ni zaman sekolah dulu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh tak ni? Baik. 5 ke bawah. 5 ke bawah adalah kegelapan, fasad, kerosakan. 5 ke bawah. Jangan kosong. Kosong tak ada iman. Kosong bukan Islam. Kosong tak ada syahadah. Kosong tak ada syahadah. 1, 2, 3, 4. 4 nak masuk ke 5. 5 ini antara bertembung kebaikan dengan keburukan. 5 bertembung antara kebaikan dengan keburukan. Level 6 dia sedang menambah kebaikan diri. Boleh ikut tak ni? 7, 8, 9. Baik, siapa yang ada pada level 10 memang terbaik. Baik, lontar soalan. Saya pun lontar juga. Hadirin berada dalam platform mana sekarang? 10. Alhamdulillah. 10 terbaik ni. Terbaik, memang terbaik. Ya Allah, apa-apa ujar senyum, apa-apa yang berlaku okey belaka. 5. Apa ni? 5 bertembung antara baik dengan tidak. Perangai masih ada perangai. 6 makin baik, 7 makin baik, 8 makin baik, 9 makin baik, 10 makin baik. Lagi sekali, hadirin agak-agak nak letak dekat level berapa ni? Boleh tak 10? 5 bertembung bang, jangan gitu. 5 duduk kadang baik, kadang tak, kadang baik, kadang tak. Jangan gitu. Ada tak kena lagi dengan hati yang disebut segumpal hati nurani itu.
4 makin teruk. Turun, merundung. Dan minta maaf, kalau siapa yang dari sudut perkataan yang mempersendak agama dengan sengaja, i'tiqad dengan jelas. Hadirin saya yakin semua tahu dan pernah dengar perkataan ini tengah heboh sekarang ni. Hak solat 2 rakaat itu dah kaya belum? Pernah dengar tak ni? Hak solat 2 rakaat itu dah kaya ke? Ini persoalan tentang agama. Ini dengan jelas mempersoal dan mempertikaikan agama. Siapa je Islam, bukti dia adalah solat. Selepas dia bersyahadah, bukti dia Islam adalah solat. Siapa persendakan solat dengan sengaja, i'tiqad dalam hati, jazam bahawa solat ini tak ada apa-apa sekalipun, dia jatuh kepada kufur. Kalau masih lagi i'tiqad, dia tak ada Islam lagi dalam diri. Kosong. Jangan persendakan agama. Lebih-lebih lagi tentang solat. Allah yang memfirmankan, Allah yang bagi tahu, nahnu narzuquka, aku yang akan rezekikan kepada kamu. Dengan apa? Dengan perbuatan solat kamu lillahi ta'ala. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir. Allah bagi tahu, kamu dirikanlah solat dan kamu bersabar dengan perbuatan itu. Perbuatan apa? Ketaatan kehadap Allah Ta'ala. Berat sebenar, tapi dengan taat, dengan baik apa semua, Allah rezekikan. Tapi kalau ada orang persenda dalam perkara ini, dia sedang mencabar satu daripada perkara paling utama, iaitu Islam itu sendiri. Jangan main-main. Selagi Allah tarik satu persatu. Okey tak ni? Hadirin. Sebab tu nak tanya, ni kat atas diri saya pun buat gitu hadirin. Kita buat sebab kita geraskan kita sendiri. Kalau 5 dengan 6, 5, 5.1, 5.2, 5.3 nak sampai ke 6. 6 tu 6, 6.1, 6.2, 6.3. Menunjukkan kat atas diri insan itu kebaikan dia makin baik dan makin baik, makin baik. Kita boleh letak di aras kita ni. Soalan ni. Bahasa boleh buat tak? Ni untuk diri sendiri tau. Ni untuk diri sendiri buat. Sekali kita tulis, ya Allah, dengan aku diri ni, dengan membawa Islam, Muslim, sebagai seorang Muslim, sebagai orang yang beriman, ikhlas tak selama ni diriku dalam urusan ketaatan kehadap Allah Azza wa Jalla, ketakwaan dan muhsinin. Kalau tidak, ia jadi hati yang ketiga, hati yang mati, yang sudah tidak lagi mempunyai kesan sinaran iman, tak ada cahaya keimanan, yang mana dia berada dalam platform macam mana tambah tadi, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Yang mana dia ambil perkara taghut. Taghut ni syaitan. Taghut ini perkara yang lara. Bila mana dah Allah letakkan dalam dia cahaya Islam, cahaya mukmin, cahaya keikhlasan itu, Allah dah letak dia dengan sengaja mengikut kepada taghut. Taghut ni dia berasa dia dalam keadaan dia berbuat baik, lepas tu kebaikan dia buat tu dicampur pula dengan kejahatan, tapi dia berasa baik. Dia tak sedar yang dia buat perkara jahat itu dalam keadaan dia berasa baik. Yang ni tahulah macam mana dia punya cara fikir. Taghut, Allah kata, mufassirin semua menyatakan bahawa itu adalah satu daripada perbuatan yang mana dalam hiasan syaitan menghiaskan setiap maksiat itu nampak baik. Dan dia tak sedar dia sedang dalam kejahatan. Bahaya hadirin. Maka tenggelamlah dia dalam keasyikan itu. Allahu Akbar. Aneh, boleh tak ni? Mati, masa tu mati. Bila mati hati ini, hadirin, bagi apa-apa nasihat, ada sampai orang kata apa? Tengah bercakap dengan seseorang, bagi nasihat, orang tu tak endah, dia berkata apa? Kamu ni dengar tak orang bagi tahu ni? Kamu dengar ke tak? Pernah tak kita bagi nasihat? Pernah kan? Tapi orang tu buat tak. Kita pun tanya, kamu dengar tak orang cakap ni? Dia duduk dengan keadaan dia ni. Bukan dia pekak, dia sehat. Telinga boleh dengar dengan baik, tapi tidak boleh menerima
kebaikan-kebaikan itu. Mati dah. Hidup tak dia? Hidup. Itu hati yang mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, untuk mencapai suatu kejayaan dunia dan akhirat, maka seseorang itu asasnya adalah dia senantiasa dalam membersihkan pada hati itu sendiri. Bersih pada hati itu sendiri, pada diri kita. Hak diri maklumlah, hak mari berasa apa? Orang lebih sikit, kita berasa apa? Boleh terima tak ni? Okey, baik, begini. Satu hari ada seorang sahabat, alhamdulillah, yang saya cerita, sebenarnya saya pernah cerita, yang dia pada satu ketika Allah uji dalam keadaan dia cukup leka. Kemudian dia dapat hidayah Allah Ta'ala. Hari ini dia dapat laluan sebagai seorang yang 5 perkara tadi yang telah pun diangkat mahkota itu. Dia pun julanglah mahkota 5 tadi. Dia dah julang dengan baik. Bawa. Pada satu hari saya jumpa dia balik, saya tanya dia nak ke mana ni? Dia kata nak keluar sikit. Tak nak keluar. Maksudnya kalau hadirin maklum tentang kalau tabligh dia panggil kata keluar tu kan. Okey, baik. Kata tak apa, pergilah. Alhamdulillah, silakan. Saya pun tanya dia balik, keluar tu untuk apa? Keluar tu untuk apa? Keluar tu untuk nak cari ilmu, keluar tu untuk nak baiki diri apa semua. Dia kata macam tu. Kata tak salah, silakan. Cuma saya kata keluar itu maka carilah diri sendiri. Keluar itu carilah diri sendiri. Suatu masa nanti, andai ada daripada perkataan saya kata kat dia, andai ada satu daripada perkataan saya kamu dengar, kamu tak boleh terima, maka saya saat itu kamu akan tinggalkan. Saat itu kamu akan tinggalkan saya. Kenapa? Kerana ada daripada perkataan saya yang kamu tak bersetuju. Maka ada sesuatu dalam hati kamu yang menyebabkan kamu akan membuat salat. Kamu akan pilih, orang kata gini kamu boleh ikut, orang kata begini kamu tak boleh ikut. Kalau sampai di saat itu kamu kena balik semula bahawa ada sesuatu yang tak kena dalam hati kamu, maka kamu tak kenal lagi apa yang ada dalam diri sendiri. Karena satu masa kamu akan tinggalkan saya. Gitu saya bagi tahu. Bersahabat. Gitu. Jadi saya kata apa lagi? Kita hadirin semua sekali, dalam keadaan macam mana sekalipun, saat bersyubah, saat bersahabat, saat berkawan, saya kata 2-3 orang lah pernah datang. Saya kata kamu datang hari ini pertama, kamu datang yang mana Allah sedang uji diri saya melalui kamu, atau kamu akan teruji dengan saya. Semua kena maklum gitu. Kalau sampai satu masa hadirin akan menolak sahabat-sahabat antara satu sama lain, tolong tanya pada diri, apa yang tak kena sebenarnya kita ni? Kalau kita ada kelemahan, kawan ada kelemahan, jom kita cari yang lemah itu macam mana kita boleh kuatkan. Tapi hanya kerana kelemahan seseorang kita nafikan, berasa kita ni adalah orang yang bagus, semata-mata diri kita bagus, kita sendiri yang tak kena. Ada sesuatu yang tak kena dalam hati kita. Seorang hadirin pernah datang, dia mari, dia mengadu, dia pernah buat satu perkara yang cukup dahsyat dalam agama. Kita pun saya bagi tahu satu. Last kali penghujung kata saya sebut, kamu datang kepada saya, Allah sedang uji saya, dan kamu sedang diuji Allah Ta'ala, mungkin melalui saya. Last kali dia tinggalkan juga. Lepas tu dapat tahu kena tangkap. Wallah Ta'ala Allah. Ada benda yang dia buat menyalahi undang-undang pun ada. Boleh tak ni? Sama saya pesan pada sahabat tadi. Dan kita kena pesan antara satu sama lain. Antara kita semua, kita dalam ujian Allah Azza wa Jalla antara kita. Ujian pada mana? Ujian pada hati. Sebab tu pada orang yang tak beriman, dia memang rasa suka tak suka. Dia memang rasa tak senang hati melihat kepada mukmin itu sendiri. Sebab tu iblis amat membenci kepada mukmin. Tapi dia kalah kepada mukhlis. Bukan orang nama mukhlis, orang yang mukhlisin. Dia surrender.
Dia yang Allah Ta'ala bagi tahu yang dia memang surrender kepada orang-orang yang mukhlisin. Kepada orang yang ada nilai iman, dia duduk dalam platform sebagai yang beriman, dia mesti seiring dengan mukhlis. Kalau dia tak ada nilai ikhlas terhadap Allah Ta'ala yang telah bincang sebelum ini, maka dia boleh tewaskan kita bila-bila masa sahaja. Maka keikhlasan itu ada pada hati, hadirin sekalian. Ikhlas itu ada pada hati. Itu kemuncak duduk. Bila dah ikhlas, hadirin akan melalui tahta yang keempat dan kelima dengan lebih baik, lebih baik. Pasal dari sudut ranking tadi 5, 6, 7, 8, 9. Ini akan naik, akan naik. Boleh buat gitu? Ada di balik graf sendiri lah. Lama dah tak main graf lah. Tulis buat graf sendiri. Mula daripada 1 naik ke atas, naik. Boleh tak ni? InsyaAllah. Okey tak? Semua ni. Allahumma salli ala sayyidina Allah. Baik, maka lihat bagaimana Allah Ta'ala berfirman yang jurusnya, yang khususnya kepada hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka pada hari yang harta benda dan anak pinak yang tidak memberi apa-apa pertolongan atau pertolongan apa-apa pun kat atas diri kita. Anak pinak, isteri, harta dah semua tak ada beri manfaat apa-apa dah kat atas diri kita. Kecuali orang-orang yang datang kehadap Allah Azza wa Jalla dengan hati yang selamat sejahtera, salim daripada penyakit apa? Penyakit munafik dan syirik kepada Allah. Banyak kali dah kita dengar hadis ini, maka perkara yang paling utama yang perlu ada dibersihkan hati hadirin, jangan sekali syirik kepada Allah. Jangan mensyirikkan Allah ala sekali pun. Lepas tu dalam program kan hadirin, dengan pelajar-pelajar apa semua, kadang saya cabar mereka lah. Kan budak-budak kalau kita sebut pasal Superman, Ultraman ke apa, man semua kan mereka tahu kan. Mereka cepat menangkap tak? Mereka cepat menangkap, mereka mudah faham kalau cerita pasal adiwira yang ada dalam movie. Adiwira yang ada dalam movie. Mereka cepat tangkap. Mereka boleh bagi cerita tentang kuasa-kuasa mereka itu. Tapi hadirin semua dikasihi Allah Ta'ala. Kalau nak bagi tahu yang angkat istana Puteri Balqis itu manusia, hadirin percaya ke tak? Soalan. Yang angkat istana Puteri Balqis itu manusia. Percaya ke tak ni? Kau berasa, iya ke? Iya ke? Nak bagi tahu, ni kata seronok kalau hadirin perhati tengok pada firman-firman Allah Ta'ala, lepas tu hayati dengan baik, maka akan jumpalah bagaimana Allah menceritakan kebesaran, keagungan dan apa yang Allah boleh rezekikan kepada seseorang itu dengan izin Allah Ta'ala, asalkan ikhlas beribadat kepadanya, mohon sungguh-sungguh, apa pergantungan pengharapan mutlak kepada manusia. Boleh keluarkan pada hati itu, pada qalbin salim, mengeluarkan pada rasa kebergantungan kepada makhluk lebih kepada Allah, lebih daripada Allah kan, lebih daripada Allah, dan tidak mensyirikkan Allah. Allah rezekikan suatu benda yang hadirin min haitsu la yahtasib, hadirin akan lihat bagaimana kebesaran. Cuma jangan buat perangai iblis. Perangai iblis ni macam mana hadirin? Masa Nabi Sulaiman perintahkan dia untuk angkat, perintahkan dia, perintah kepada semua menteri-menteri dan semua yang ada, kan suruh diangkat istana Puteri Balqis, dipindahkan daripada mana? Daripada Yaman, letak ke mana? Palestin. Ini nak bagi tahu jangan buat perangai iblis, perangai ifrit. Belum buat lagi dah berasa diri. Dia kata apa? Allah rakam cerita. Hadirin perhati, tolong jangan buat perkara ini. Ifrit berkata, ana atika bihi qabla an takuma mim maqamik. Aku angkatkan
istana Puteri Balqis itu sebelum kau sempat bangun daripada tempat engkau, wa inni alaihi laqawiyyun amin, sesungguhnya aku ini kuat dan boleh dipercayai. Sembang, tak buat lagi. Tak buat lagi. Dah cakap dah, engkau akan dapati aku laqawiyyun amin, kuat dan boleh dipercayai. Dah sekarang ni dah angkat ke belum? Tak angkat lagi. Tak angkat lagi, tak buat lagi, tapi dah rasa macam bagus dah. Akhirnya tolong jangan buat perangai macam ni. Siapa yang buat satu perkara atas nilai agama ke apa semua sekali, sembangnya lebih, buat tak lagi, tu perangai iblis. Baik. Kemudian apa yang berlaku? Yang Allah rezekikan kepadanya suatu daripada ilmu yang ada dalam kitab-kitab Taurat dan Zabur. Injil masa tu tak ada lagi, sebab Nabi Isa tak ada. Zaman Nabi Sulaiman ni, dia kata apa? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku akan angkatkan istana Puteri Balqis sekelip mata. Okey, berkelip sekarang. Tak payah suruh pun, memang dah berkelip pun daripada tadi dah berkelip kan. Ceritanya berkelip, istana dah ada depan mata. Hadirin rasa apa? Kelip tu tengok dah ada depan mata. Ni orang mukmin dia macam tu. Dia buat. Dan tak perlu kepada suatu yang disebut, oh bagus ni, hebat ni. Tak, dia buat lillahi ta'ala, buatlah. Buat. Mendapat hidayah, petunjuk apa semua sekali. Tak, sekarang nak tanya, percaya tak ni? Tu saya cabar Superman tu. Mana Superman? Mari sini. Mari Superman, mari Batman, geng-geng Transformer, mari sekali. Geng-geng Avengers, tak kira man ada semua tu, mari sini. Jom. Angkat lah. Boleh percaya tak ni? Boleh terima tak ni? Serius je semua. Hadirin. Siapa yang tolak ini kufur. Sebab siapa yang firmankan? Allah. Apa perbuatan Nabi Sulaiman? Kan dia kata apa? Bila mana dapatnya istana itu, ni jadikan amalan. Qala haza min fadli rabbi. Semua ini kelebihan daripada Allah, Tuhan sekian alam. Sebut apa? Haza min fadli rabbi. Boleh sebut? Macam sebut haza min fadli rabbi. Haza min fadli rabbi. Mari orang duk kata kita, oh hebat, bagus, demo apa semua. Haza min fadli rabbi. Semua ini kelebihan Allah Ta'ala kat atas kita semua. Itu sifat mukmin. Insan yang punya hati yang beriman kepada Allah Ta'ala, perbuatan dia semua ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Yang angkat itu wazir menteri kanan Nabi Sulaiman bernama Asif Barkhaya. Semua tafsir muktabar yang hebat-hebat semua bersepakat yang mengangkat itu adalah Asif Barkhaya. Orang sekelip mata. Boleh terima ni? Ni duduk dalam nilai yang mana membawa keikhlasan. Sampai apa? Sampai Nabi Sulaiman kata apa? Semua ini kelebihan daripada Tuhanku, liyabluwani, untuk menguji ke atas diriku, ashkuru, sama ada aku ini akan bersyukur kehadap Allah Azza wa Jalla, am akfur, atau aku menjadi orang yang kufur. Ya Allah, hadirin, bukan cerita benda yang ni istana lah, benda yang besar lah. Kedebuk depan mata, ya Allah. Besar tak perkara ni? Perkara besar. Habis apa yang Allah telah rezeki benda yang besar dalam hadirin sekalian. Benda yang banyak manfaat yang kita dah dapat hari ni. Soalannya sekarang, syukur atau kufur? Boleh tak kembali dengan menyebut haza min fadli rabbi? Maka pada hati yang Allah bersihkan itu, perkara ini menjadi ratib pada lidah. Dia akan boleh sentiasa puji Allah, alhamdulillah, apa semua. Dapat kelebihan sedikit, haza min fadli rabbi. Maka pada hati yang kotor itu, tak boleh tengok kebahagiaan orang. Itulah orang yang tak ada kerja. Hak diri sendiri pun tak lepas, sibuk dengan rasa hasad pada orang, dengki dan pelbagai pada orang. Tak ada kerja lain, dia cari aib orang je.
Itu ada hati yang berpenyakit dah tu. Banyak tak nikmat yang kita dapat daripada Allah selama ni? Dapat banyak kan? Itulah yang nak kena sebut kat atas diri. Ini kelebihan daripada Allah. Sekarang syukur ataupun kufur. Allahu Akbar. Isyak kan? Tu dah ni. Tutup lah. Boleh tu sambil-sambil ni. Setiap Sabtu saya buat kursus haji. Sini buat kursus haji kan? Ada buat? Ada buat. Saya buat kursus haji setiap Sabtu Masjid Al-Ihsan seksyen 24. Setiap Sabtu pukul 2 hingga pukul 4 petang. Di Masjid Al-Ihsan hari ni dan Sabtu depan dan seterusnya insya-Allah. Hadirin semua dikasihi Allah Taala, penutup kemahkotaan yang Allah rezeki kepada kita akan dinilai dengan hati yang bersih, hati yang penuh berserah diri kepada Allah Taala. Kalau tak ada hati yang ini, maka hadirin akan membawa kepada mahkota ini bukan dipuji, dijulang dipuji, tapi dia akan rasa malu dengan membawa kemahkotaan yang Allah telah isytihar ke atas kita. Waliyazubillah, maka Allah Ta'ala sentiasa membimbing kita ke arah ketakwaan, keimanan dan keseluruhan, membawa diri kita dapat kecintaan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum jami'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.